Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan belajar mengenai 1.4. Okey, 1.4 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey. Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, dalam rangsangan dan gerak balas mengenai tumbuhan ini, kita akan memperlihatkan tentang dua jenis gerakan yang berkait dengan rangsangan. Okay. So untuk tumbuhan, dia akan tumbuh. So tumbuhan, dia akan tumbuh berdasarkan beberapa rangsangan. Dia akan tumbuh berdasarkan beberapa rangsangan. So pertumbuhan ini ataupun tumbuh ini, atau kita maksudkan sebagai grow, okay, ditindakkan oleh beberapa rangsangan. Okay. Yang pertama kita ada cahaya. Yang kedua kita ada air. Yang ketiga kita ada graviti. Dan yang keempat kita ada sentuhan. Okey. So kita ada 4 jenis rangsangan. So kesemua ini kita sebut sebagai rangsangan. Okey. Akibat rangsangan ini tumbuhan akan bergerak balas. Okey, gerak balas mengenai rangsangan ini terdiri daripada 2 jenis. Okey. Iaitu dia akan menghasilkan gerak balas tropisma dan satu lagi gerakan nasti ataupun gerakan nastik. Gerakan nasti atau gerakan nastik. So daripada sini apa yang kita boleh nampak adalah kita ada dua gerakan yang terlibat dalam tumbuhan. Baiklah, cikgu akan jelaskan mengenai gerak balas tropisma. Gerak balas tropisma terdiri daripada 4 jenis. So yang pertama kita ada, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 30. Buku teks muka surat 30, 31 dan juga 32 untuk buku teks. So gerakan tropisma ini terdiri daripada yang pertama adalah gerak balas terhadap cahaya. Rangsangannya adalah cahaya, di mana untuk cahaya namanya adalah fototropism. Fototropism atau fototropisma. Yang kedua adalah berkait dengan graviti. Graviti daripada perkataan G, graviti, kita tahu datang daripada ground ataupun bumi ataupun tanah. So kita sebut sebagai geo. Geotropism. Dan yang ketiga adalah berkait dengan air. So, seperti mana kamu tahu, molekul air terdiri pada 2, iaitu atom oksigen dan juga atom hidrogen. So, kita ada hidrotropisma. Hidrotropisma untuk air. Dan yang terakhir, kita ada sentuhan. Untuk sentuhan, lain sikit, namanya dia adalah thigmotropism. Kena tahu eja lah. So, saya ulang untuk gerakan tropism. Atau tropisma, kita ada 4. Iaitu cahaya, dinamakan sebagai fototropism, graviti, geotropism, air, hidrotropism, dan sentuhan, thigmotropisma. Thigmotropisma. Baiklah. Pada sebatang pokok, kita ada bahagian atas dan juga bahagian bawah. So pada bahagian ini, kita akan melibatkan 2 jenis pertumbuhan. Untuk kita kena tentukanlah yang mana satu yang melibatkan tropism bagi cahaya, tropism bagi graviti, tropism bagi air dan juga sentuhan. So sebelum dia menjadi sebatang pokok, kita ada biji benih. Biji benih yang ditanam dalam tanah lah. Dalam tanah. So apabila kita mula siram air, cukup air, so titisan air akan berada di dalam tanah lah kan. So ini adalah air. Dan ini adalah tanah, kawasan tanah. Ini adalah udara. Sebelum dia menjadi pokok lah. So biji benih ini akan mengeluarkan akar pertama. Dinamakan sebagai radikal. Radikal. So kalau waktu kamu sekolah rendah, sekolah kebangsaan, kamu dah belajarlah mengenai apa itu radikal, apa itu pucuk pertama yang disebut sebagai iaitu kita sebut sebagai plumule. Plumule ataupun pucuk pertama. So apabila kita letakkan air, kita letakkan biji benih dalam tanah, apa yang berlaku ialah radikal ini akan bergerak balas terhadap air dan juga tarikan graviti.
Ya, tarikan graviti. Ini menunjukkan bahawa radikal ini bergerak balas secara positif terhadap geotropism. Okay. Radikal ini adalah positif geotropism. Okay. Dan juga positif hydrotropism. Bagus. Okay. Hydrotropism. Alright. So, terhadap air, dia adalah positif hydrotropism. Dan untuk graviti, dia adalah positif geotropism. Okay. So, apa yang berlaku pada pelumul? Kenapa dia naik ke atas? Dia tembus tanah dan naik ke atas. Ya, meninggi di atas dan menjadi dahan, batang pokok dan sebagainya. Okay. Daun dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa pelumul ini bergerak balas positif terhadap cahaya. So, untuk rangsangan cahaya, dia mempunyai fototropism positif. Okay. Yang bergerak balas terhadap cahaya, rangsangan cahaya. Faham ya?